Pasaran kopi di Malaysia adalah pasaran yang melibatkan berbagai jenis kopi, terutama kopi Liberica dan kopi Robusta. Hampir 90% kopi yang ditanam di Malaysia merupakan jenis Liberica yang sesuai ditanam di negara ini. Kopi Liberica lebih tahan kepada suhu yang tinggi dan keadaan panas di Malaysia sehingga memiliki potensi yang baik untuk penanaman di berbagai daerah. Pada tahun 2020, Malaysia mengeluarkan 4,241 ton kopi dengan negeri Johor, Sabah dan Kelantan menjadi pengeluar terbesar. Tanaman kopi di Malaysia hanya diusahakan oleh pekebun kecil sahaja dan kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak 10 juta untuk tempoh rancangan Malaysia yang ke-11 bagi memperkasakan lagi berbagai program pembangunan kawasan kopi. Sebelum saya memperincikan pemboleh ubah model pasaran kopi, adalah lebih baik saya terangkan dahulu maksud endogenous dan exogenous. Endogenous bermaksud nilai pemboleh ubah yang ditentukan dalam sistem atau model, manakala exogenous bermaksud nilai pemboleh ubah yang ditentukan di luar sistem atau model. Pemboleh ubah pertama bagi pasaran kopi adalah kuantiti. Simbol matematiknya adalah Q dan jenis pemboleh ubah adalah endogenous. Jumlah kopi yang tersedia di pasaran ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dari pengguna dan bekalan dari pengeluar. Interaksi ini merupakan aspek penting dalam pasaran dan menentukan jumlah keseluruhan kopi yang dihasilkan atau dijual. Pasaran berperanan sebagai medan di mana faktor-faktor ini berinteraksi, menetapkan kuantiti kopi yang seimbang pada harga tertentu. Oleh itu, perubahan dalam permintaan atau penawaran mempunyai kesan signifikan terhadap kuantiti kopi yang ada di pasaran. Kuantiti ini bukan hanya bergantung pada pilihan pengguna atau kapasiti pengeluar, tetapi pada keseimbangan kompleks antara dua faktor ini. Seterusnya, pemboleh ubah harga. Dengan simbol matematiknya adalah P dan merupakan endogenous. Harga kopi ditentukan oleh interaksi antara kuantiti yang diminta dan kuantiti yang ditawar dalam pasaran, menjadikannya unsur endogenous. Pemboleh ubah ketiga adalah keseimbangan pasaran dan simbol matematiknya adalah QD sama dengan QS dengan jenis pemboleh ubahnya adalah endogenous. Keseimbangan pasaran tercapai apabila kuantiti kopi yang diminta sama dengan kuantiti yang ditawar. Ini adalah hasil langsung dari dinamik dalaman pasaran. Pemboleh ubah keempat pula, kuantiti diminta. Simbol matematiknya adalah QD dan jenis pemboleh ubahnya adalah endogenous. Kuantiti kopi yang diminta adalah hasil dari keputusan pengguna dalam pasaran yang dipengaruhi oleh faktor seperti harga, pendapatan, dan cita rasa. Seterusnya, saya akan terangkan lagi 4 pemboleh ubah yang mempengaruhi model pasaran kopi juga. Saya akan teruskan lagi dengan menerangkan 4 pemboleh ubah lain yang mempengaruhi pasaran kopi di Malaysia. Pemboleh ubah kelima adalah kuantiti ditawar dengan simbol matematiknya QS dan jenis pemboleh ubahnya endogenous. Kuantiti kopi yang ditawarkan adalah hasil dari keputusan pengeluar dalam pasaran yang dipengaruhi oleh faktor seperti kos pengeluaran dan teknologi. Pemboleh ubah keenam adalah teknologi dan inovasi. Simbol matematiknya adalah T dan merupakan exogenous. Walaupun perubahan dalam teknologi dan inovasi boleh mempengaruhi penawaran kopi, faktor-faktor ini biasanya berasal dari luar pasaran kopi itu sendiri, seperti kemajuan dalam teknologi pertanian atau pengolahan. Pemboleh ubah ketujuh adalah cita rasa, dengan simbol matematiknya C dan juga merupakan exogenous. Cita rasa pengguna, walaupun mempengaruhi permintaan kopi, biasanya dipengaruhi oleh faktor luaran seperti budaya, tren, dan pengaruh media. Pemboleh ubah terakhir adalah musim, dengan simbol matematiknya M, dan juga merupakan exogenous. Keadaan musim, termasuk cuaca dan perubahan iklim, adalah faktor luaran yang mempengaruhi pengeluaran ke kopi, tetapi tidak dikawal oleh pasaran kopi itu sendiri. Seterusnya ialah andaian menggunakan pendekatan bukan matematik. Pendekatan ini merujuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran kopi seperti harga barang lain, kemajuan teknologi, pendapatan dan dasar kerajaan.
Oleh itu, faktor yang pertama yang saya akan bincangkan ialah harga barang lain yang memberi kesan kepada permintaan. Barang pengganti merupakan barang yang boleh diganti dengan barang yang lain. Jadi, barang pengganti bagi kopi ialah teh. Sekiranya harga kopi meningkat, pengguna akan bertukar kepada teh yang harganya masih tetap sama. Maka permintaan terhadap teh meningkat, sebaliknya permintaan terhadap kopi berkurang. Oleh itu, hubungan antara barang dan kuantiti diminta bagi barang pengganti adalah positif. Faktor yang kedua ialah pendapatan yang memberi impak kepada permintaan. Apabila pendapatan individu meningkat, permintaannya terhadap barang tertentu seperti kopi akan meningkat. Kesannya, kalau permintaan beralih ke kanan, pendapatan juga mempengaruhi kuasa beli pengguna. Apabila pendapatan meningkat, kuasa beli pengguna akan meningkat. Dan apabila pendapatan individu berkurangan, kuasa beli juga akan berkurangan. Faktor yang ketiga ialah kemajuan teknologi yang memberi kesan kepada penawaran. Kemajuan dalam teknologi seperti penggunaan mesin dalam pengeluaran menyebabkan kos pengeluaran kopi semakin murah. Penggunaan mesin dapat meningkatkan daya pengeluaran yang lebih cekap, menyebabkan pengeluaran semakin bertambah yang membawa kepada peningkatan penawaran. Penggunaan mesin juga akan meningkatkan produktiviti di mana bilangan pekerja dapat dikurangkan. Secara langsung dapat meminimumkan kos dan membawa kepada keuntungan yang lebih banyak. Dan faktor terakhir yang terlibat yang kami pilih ialah dasar kerajaan yang memberi kesan kepada penawaran. Pelaksanaan cukai oleh kerajaan menyebabkan kenaikan harga kopi dan membawa kepada pengurangan terhadap pengeluaran kerana kos pengeluaran yang tinggi. Kesannya, penawaran menurun dan keluk penawaran beralih ke kiri. Saya akan menerangkan tentang andaian menggunakan pendekatan matematik. Permintaan. Permintaan merujuk kepada keinginan dan kemampuan seseorang individu untuk membeli barang ataupun perkhidmatan dalam tingkat harga tertentu dan dalam jangka masa tertentu. Di dalam permintaan mempunyai hukum permintaan, di mana bermaksud semakin tinggi harga kopi, semakin menurun kuantiti diminta terhadap kopi tersebut. Di sini terdapat jadual permintaan pasaran kopi untuk mencari persamaan permintaan. Untuk selesaikan persamaan permintaan, kita gunakan formula QD bersamaan dengan A tolak BP. Berdasarkan jadual sebentar tadi, kita dapat maklumat harga dan kuantitinya, iaitu P0 bersamaan dengan RM5, Q0 bersamaan dengan 100 paket kopi, P1 bersamaan dengan RM6 dan Q1 bersamaan dengan 90. Untuk selesaikannya, kita letak QD bersamaan dengan A tolak BP, kemudian masukkan nilai 100 ke dalam QD sama dengan A tolak B darab 5. 5 ialah harganya dan dapatlah persamaan 1. Persamaan 2 caranya sama macam persamaan 1, iaitu 90 bersamaan dengan A tolak B darab 6. Kemudian, guna persamaan seretak iaitu kaedah penghapusan, dapatlah nilai B iaitu 10. Kemudian, gantikan B bersamaan 10 ini ke dalam persamaan 1 sehingga dapat jawapannya A bersamaan 150. Daripada nilai A dan B ni, kita masukkan dalam formula QD bersamaan 150 tolak 10P. Keluk permintaan kopi. Ciri-ciri keluk permintaan ialah mencerun dari kiri ke kanan dan bersifat songsang iaitu negatif, di mana semakin meningkat harga kopi, semakin menurun kuantiti diminta terhadap kopi. Berdasarkan kacau, pada harga RM9 sepaket kopi, kuantiti diminta ialah 60 paket seperti yang ditunjukkan pada titik A. Apabila harga menurun kepada 8, 7, 6 dan RM5, kuantiti masing-masing meningkat menjadi 70, 80, 90 dan 100 paket seperti yang ditunjukkan pada titik B, C, D dan E. Assalamualaikum, saya Muhammad Khairul Afiq bin Samsudin dari kumpulan 7. Seterusnya adalah pendekatan matematik berkaitan tentang penawaran. Seperti yang ditunjukkan di dalam jadual, harga kopi bermula dari RM5 hingga RM9, kuantiti ditawar QS bermula dari 60 paket hingga 100 paket dalam 5 keadaan iaitu A, B, C dan E. Secara umumnya, hukum penawaran menyatakan semakin tinggi harga sesuatu barang, semakin banyak kuantiti sesuatu barang itu yang ditawarkan oleh pengeluar seperti yang ditunjukkan di dalam jadual.
Fungsi bagi kuantiti ditawar adalah QS sama dengan C tambah DP, di mana QS adalah nilai kuantiti ditawar, C adalah pemboleh ubah, D adalah kecerunan dan P adalah harga. Sebagai contoh, berdasarkan jadual tersebut, diberi P0 sama dengan RM5, Q0 sama dengan 60, manakala P1 sama dengan RM6, Q1 sama dengan 70. Seterusnya, terbitkan dua persamaan berdasarkan nilai yang diberi menggunakan persamaan asal, iaitu persamaan yang pertama adalah 60 sama dengan C tambah D darab 5, manakala persamaan yang kedua adalah 70 sama dengan C tambah D darab 6. Selesaikan persamaan tersebut menggunakan kaedah penghapusan untuk mendapatkan nilai D, iaitu D sama dengan 10. Seterusnya, gantikan D sama dengan 10 ke dalam persamaan pertama. 60 sama dengan C tambah 10 darab 5. Selesaikan persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai C, iaitu C sama dengan 10. Kemudian, masukkan nilai C sama dengan 10 dan D sama dengan 10 ke dalam persamaan asal untuk membentuk fungsi penawaran, iaitu QS sama dengan 10 tambah 10P. Kelok tersebut menunjukkan kelok penawaran kopi yang dihasilkan berdasarkan jadual dan fungsi penawaran. Kelok penawaran mencerun ke atas dari kiri ke kanan dan bersifat positif, di mana apabila harga kopi meningkat, kuantiti ditawar kopi juga meningkat. Berdasarkan rajah di atas, apabila harga kopi ialah RM5 sepaket, kuantiti kopi yang ditawar oleh pengeluar adalah sebanyak 60 paket seperti yang ditunjukkan oleh titik E. Apabila harga kopi meningkat kepada RM6, 7, 8 dan 9, kuantiti ditawar kopi semakin meningkat, iaitu masing-masing menjadi 70, 80, 90 dan 100 paket seperti yang ditunjukkan di titik A, B, C dan D. Seterusnya, keseimbangan pasaran akan tercapai apabila QD sama dengan QS. Bermaksud, kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawar seperti yang ditunjukkan pada titik E, di mana tingkat harga keseimbangan adalah RM7, manakala kuantiti keseimbangan adalah 80. Untuk mendapatkan nilai harga dan kuantiti keseimbangan, terbitkan persamaan bagi keseimbangan pasaran, iaitu QD 150 tolak 10P sama dengan QS 10 tambah 10P. Selesaikan persamaan tersebut menggunakan persamaan serentak untuk mendapatkan nilai P, iaitu P sama dengan RM7 yang merupakan tingkat harga keseimbangan. Seterusnya, gantikan nilai P, iaitu RM7 ke dalam kedua-dua persamaan asal QD dan QS untuk mendapatkan kuantiti keseimbangan bagi kuantiti diminta dan kuantiti ditawar, iaitu masing-masing 80. Maka, harga keseimbangan dicapai pada tingkat harga RM7 dan kuantiti keseimbangan dicapai pada kuantiti 80. Seterusnya, ketidakseimbangan pasaran. Ketidakseimbangan pasaran ini terjadi dalam dua keadaan, iaitu lebihan permintaan dan lebihan penawaran. Lebihan permintaan bermaksud keadaan di mana kuantiti diminta lebih daripada kuantiti ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Secara ringkasnya, QD lebih besar daripada QS. Kemudian untuk lebihan penawaran ini pula bermaksud keadaan di mana kuantiti ditawarkan lebih daripada kuantiti diminta pada suatu tingkat harga tertentu, yang secara ringkasnya bermaksud QS lebih besar daripada QD. Di sini terdapat satu contoh gambar rajah ketidakseimbangan pasaran menggunakan keluk. Di bahagian atas keseimbangan menunjukkan kawasan lebihan penawaran, manakala di bawah titik keseimbangan menunjukkan kawasan lebihan permintaan. Okey, di sini terdapat jadual permintaan dan penawaran untuk menunjukkan berapa banyak berlakunya lebihan penawaran dan juga lebihan permintaan. Pada harga kopi RM9, iaitu di atas keseimbangan pasaran, kuantiti permintaannya ialah 60 paket dan kuantiti penawarannya ialah 100 paket. Jadi berlakulah lebihan penawaran sebanyak 40 paket kopi. Untuk RM8 pula berlaku lebihan penawaran sebanyak 20 paket kopi. Pada harga RM7, tiada sebarang lebihan penawaran dan lebihan permintaan kerana ia di atas keseimbangan pasaran.
Untuk harga RM6 iaitu di bawah keseimbangan pasaran, kuantiti permintaannya ialah 90 paket kopi dan kuantiti penawarannya ialah 70 paket kopi. Maka lebihan permintaan berlaku sebanyak 20 paket kopi. Untuk harga RM5 pula, lebihan permintaan berlaku sebanyak 40 paket kopi. Apabila lebihan penawaran berlaku, harga kopi akan semakin menurun. Jadi, pengguna akan meningkatkan permintaannya kerana kopi semakin murah dan pengeluar pula akan menurunkan penawarannya. Bagi apabila lebihan permintaan berlaku, harga akan semakin naik. Jadi, pengguna ini akan menurunkan permintaannya terhadap kopi kerana kopi semakin mahal. Manakala pengeluar akan meningkatkan penawarannya. Jika proses ini berlaku, keseimbangan pasaran itu akan tercapai. Di mana lebihan permintaan itu akan kembali ke keseimbangan pasaran kepada harga kopi iaitu RM7 dan kuantiti kepada 80 paket kopi. Seterusnya, saya akan menerangkan contoh berangka untuk aplikasi model dalam yang sebenar. Untuk model ini, seimbangan asal pasaran kopi dicapai pada harga 7 dan kopi sebanyak. Untuk model ini, kami memberikan dua situasi yang berbeda. Situasi yang pertama, berlaku peningkatan harga kopi sebanyak RM. Untuk mencapai keseimbangan pasaran, geluk permintaan haruslah bersilang dengan geluk penawaran, yaitu pada titik E. Akibat daripada peningkatan harga kopi, titik E bergerak ke titik B dari bawah ke atas. Ikut hukum permintaan, apabila harga meningkat, kuantiti diminta akan dapat dilihat melalui geluk. Apabila harga RM7, kuantiti diminta ialah sebanyak 8. Dan apabila harga meningkat pada RM9, kuantiti diminta menurun pada 60 paket. Seterusnya, untuk situasi yang kedua, pendapatan individu berkurang. Pendapatan asal individu dianggarkan berkurang daripada RM1.600 kepada RM1.500. Untuk mencapai keseimbangan pasaran, geluk permintaan haruslah bersilang dengan geluk penawaran, iaitu pada titik A. Akibat daripada pendapatan yang berkurang, titik A bergerak ke titik B dari kanan ke kiri. Hal ini kerana apabila pendapatan berkurang, kuasa beli juga akan menurun. Hal ini dapat dilihat melalui geluk, di mana apabila pendapatan 1.600 iaitu pada titik A, kuantiti diminta iaitu sebanyak 80 paket. Dan apabila pendapatan berkurang, kuantiti diminta menurun kepada 60 paket. Harga diandaikan tetap. Seterusnya, saya akan melakukan pembentangan bagi geluk keseimbangan pasaran kopi. Berdasarkan jadual keseimbangan tersebut, kita akan membuat satu geluk, iaitu dengan geluk tersebut kita dapat menguraikan bahawa keseimbangan pasaran asal adalah pada geluk permintaan D0 bersilang dengan geluk penawaran pada titik E, iaitu pada harga RM7 dan kuantiti adalah sebanyak 80 paket. Seterusnya berlaku pengurangan penawaran disebabkan cukai daripada dasar kerajaan, iaitu menyebabkan geluk penawaran beralih ke kiri dari S0 ke S1. Dan seterusnya menyebabkan penawaran kopi berkurang, tetapi permintaan tetap mengakibatkan berlaku lebihan permintaan dan harga cenderung meningkat. Seterusnya, keseimbangan pasaran baru adalah pada titik E1 apabila D0 bersilang dengan S1, iaitu pada harga RM8 dan kuantiti sebanyak 70 paket.
Setelah pelaksanaan cukai, harga meningkat sebanyak RM1 manakala kuantiti keseimbangan berkurang sebanyak 10 paket. Sebagai kesimpulan, dapat dibuktikan bahawa pasaran keseimbangan kopi akan berubah selepas pelaksanaan cukai oleh dasar kerajaan, iaitu akan mengakibatkan permintaan terhadap kopi akan menurun dan permintaan terhadap barang pengganti seperti teh akan meningkat. Malahan faktor-faktor lain seperti teknologi dan musim akan turut mempengaruhi tingkat keseimbangan pasaran ini.